Dan insya-Allah malam ni kita akan masuk pada tajuk yang ke-36. Telah kita selesai mengupas tajuk 35 tentang adab menjari orang sakit. Jadi malam ni kita masuk pada tajuk 36 pula. Orang sakit yang kita ziarah dulu tu meninggal dah. Jadi tajuk malam ni adab menziarahi jenazah. Jadi terlihat pada matan hadis ni, Hadatsana Adam, Hadatsana Syu'batu 'anil A'mashi 'an Mujahidin an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Rawahul Bukhari. Rasulullah bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah daripada Al-A'mash, daripada Mujahid, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW telah bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kamu mencela mayat. Khususnya mayat-mayat yang mana yang mati tu ketika hidupnya dia tidak berbuat kebaikan. Jadi Rasulullah jangan kita mencela mayat. Maksudnya sebelum masa hidup tak apa lagi. Bila dah meninggal dunia tu, stop lah. Kenapa? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kerana mereka telah sampai mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya masa dah tamat, masa menjawab soalan dah tamat. Jadi ketua pengawas dia kutip kertas periksa tu, makanya terima je lah. Jawab dengan kertas kosong ke, jawab separuh muka surat ke, masa dah tamat dah pun. Tak payah nak komplain, tak payah nak komen-komen apa lagi dah. Tunggu je lah keputusan. Gitulah orang yang meninggal dunia, maksudnya seandainya dalam kehidupannya itu dia tidak berbuat baik, bila dia meninggal dunia, kita stop lah. Sebab kita pun tak tahu cerita dia sebaliknya, kita pun tak tahu sama ada dia sempat bertaubat atau tidak. Jadinya serahlah pada Allah SWT. Cuma contoh kehidupannya itulah dijadikan pengajaran. Jadi pengenalan kepada tajuk ini tentang adab menziarahi jenazah ini, kematian adalah peristiwa yang benar-benar akan menemui kita. Wa innal mautal haqqa. Bila Imam baca talqin dia kata sungguhnya mati itu adalah benar. Alam barzah itu adalah benar. Siksa kubur itu adalah benar. Muka nakir itu benar, semua benar. Sebab dia waktu di atas muka bumi, waktu kita hidup, kita tak nampak benda ni. Tapi kita cuma mendengar melalui, kita dengar kuliah, belajar-belajar macam ni tak? Ataupun kita ikuti kursus jenazah. Doktor diceritakan lah. Jadi yang teori yang kita dengar waktu kita di atas muka bumi ni, bila kita masuk dalam liang lahat saja, maka dia jadi praktikal lah, betul lah. Ini bukan cobaan lagi, ini betul-betul punya. Jadinya memang benarlah. Sebab itulah kematian adalah peristiwa yang benar-benar akan menemui kita. Pusinglah ke mana pun, larilah ke mana pun, makanya dia tetap akan mendatangi kita. Ia adalah hakikat besar yang dilalaikan oleh ramai orang. Sebab orang tu sibuk tentang kiamat yang besar ni. Sibuk dengan matahari yang terbit sebelah barat lah, Imam Mahdi nak muncul lah ni, Dajjal nak keluar, semua heboh yang tu.
Dia tak sedar yang bahawasanya kematian ini lagi hampir pada dia. Dia duduk sibuk yang besar-besar tak. Kita buat sibuk macam mana pun dia tetap keluar je. Dajjal tetap akan keluar sebab itu janji. Rasulullah dah sebut, ya, matahari tetap akan terbit sebelah barat juga nanti. Sebab itu memang dah dijanjikan. Jadi kita tak payah sibuk benda-benda yang dijanjikan. Yang kita kena sibuk, kita punya bekalan nanti. Ini kematian ni. Kematian ni kita kena perlu sibukkan diri kita, perlu persiapkan diri kita. Ya, inilah hakikat besar yang dilalaikan oleh ramai orang. Ramai orang lalai sebab dia perasan dia sihat lagi tak. Kita tidak mengetahui bilakah kematian itu akan hadir. Ya, apabila kita berada pada waktu siang, kita belum tahu apakah kita pasti akan hidup pada keesokan harinya. Sebab kita tak tahu. Ya? Sebab tu kadang-kadang macam-macam berita kita dengar. Baru minggu lepas mengetih dengan dia ni, dengan Syarwah ni tak. Baru minggu lepas jogging dengan dia tak. Baru 2 hari sudah pergi mancing dengan dia. Dengar hari ni dah tak ada dah. Jadi dia bukan satu benda yang pelik lagi dah. Tak pelik pun sebab kematian ni semua orang akan rasa kan. Jadi persiapannya lah. Menjadi satu kebiasaan dan dalam kalangan masyarakat kita untuk melakukan amalan menziarahi jenazah dan keluarga si mati atau orang yang terkena musibah. Ya, itu salah satu yang dianjurkan oleh Islam. Sebab apa? Hak Muslim, kata Muslim ada 5 dah. Hakul Muslim ala Muslim khamsih. Antaranya pergi ziarah ketika dia sakit dan pergi menghantar jenazahnya ketika dia mati. Ya. Jadi antara yang ini tadi, menziarahi jenazah bermaksud melawat keluarga si mati yang ditimpa kedukaan disebabkan oleh kematian. Islam menggalakkan umatnya supaya menziarahi jenazah. Ia merupakan satu kebajikan masyarakat kepada keluarga jenazah dan melahirkan rasa simpati terhadap keluarga si mati. Ya, kita ucapkan takziah. Ya, kita minta supaya keluarga si mati itu bersabar, ya, di atas ujian ini. Kita digalakkan memberi nasihat kepada keluarga si mati supaya bertenang dan bersabar menghadapi ketentuan ilahi ini. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, ya, dalam suratul A'raf ayat 34. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ah wa la yastabdimun. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Sebab tu bila ulama kaji tengok, setiap umat Nabi-Nabi ini tempohnya tidak melebihi 1500 tahun. Itu anggaran, andaian tak. Fir'aun pun 1000 tahun. Ya. Kalau Nabi Nuh AS 950 tahun lebih. Ya. Dia tak lebih lah dalam tempoh tu. Jadi setiap umat ni dia ada tempoh dia. Ya. Jadi maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Bila mari tempohnya itu, baik ke atas umat atau ke atas individu, maka ya, kematian itu tidaklah cepat sesaat ataupun lambat sesaat. Memang ngam-ngam itulah waktu kematian kita. Ya, dia mari bila-bila dan di mana-mana sahaja. Kan? Jadi kita perlu bersedia saja tak? Perlu bersedia. Cuma kita minta supaya pengakhiran kita doakan semoga pengakhiran kita ni pengakhiran yang baik. Husnul khatimah. Dalam hadis pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla alaihi 'alaiha wa yafruhu min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini kullu qiratin mislu uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u biqiratin." Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-45. Maksudnya, Rasulullah bersabda, barang siapa mengiringi jenazah seorang muslim kerana iman dan mengharapkan balasan, dan dia bersama jenazah tersebut ketika disolatkan dan sehingga selesai daripada pengkebumiannya, maka dia pulang dengan membawa 2 qirat. Ya, 2 qirat. Apa itu qirat ni? Setiap qirat setara dengan gunung Uhud, satu pahala yang besar. Ya, gunung Uhud yang besar tu. Ya, ambil masa lebih kurang, kalau naik Pajero lebih kurang 45 minit nak pusing. Satu pusingan tak? Jadinya itu besarnya. Kalau dia solat jenazah, kalau dia pergi iring sampai ke kubur, dia dapat lagi 1 qirat, 2 qirat. Ya. Dan barang siapa menyembahyangkannya dan pulang sebelum dikuburkan, maka dia pulang membawa 1 qirat. Kan, dia dah solat jenazah, kemudian dia pun balik. Kan, ada orang yang mana dia solat jenazah, ya, diiring sampai ke kubur, sampai jenazah masuk ke dalam biang lahat, dia dapat 2 qirat. Hadis ni, ya, Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Presiden Umar. Satu ketika dia solat jenazah. Lepas solat jenazah dia pun pergi. Jadi seorang sahabat tegur, engkau tak pergi iring jenazah ke kubur ke? Kenapa? Dan aku ada ni, ada hal lah sikit kan. Oh, sebab engkau tahu tak, orang yang mana dia solat jenazah, kemudian dia pergi iring jenazah sampai ke kubur, dia dapat 2 qirat tau. 1 qirat pahala besar gunung Uhud. Jadi kalau semayang saja kau balik, kau dapat 1 je lah. Maka dia pun, Ibnu Umar ni memang cukup jaga sunnah. Dia memang seorang sahabat yang cukup menjaga sunnah. Kan? Apa saja lebih buat, semua dia buat. Dia cakap pada sahabat, mana kau tahu hadis ni? Sebab aku dengar 1 tu je. Aku dengar dari Abu Hurairah. Aku dengar pada Abu Hurairah, dia kata, dia tak percaya, dia bertanya sendiri. Kan? Dia tengok betul-betul dapat 2 qirat. Allah, ruginya aku. Kan? Sebab dia tak tahu tak. Lepas tu, dia memang dia buat dua-dua kali. Ya, dia solat jenazah, dia ada iring jenazah pergi kubur. Sampai jenazah tu masuk liang lahat, nak balik kan? Ya, kita iring dapat 2 qirat. Kan? Jadi bila kita akan tahu nilainya ini, di akhirat nanti lah, baru kita tahu tak. Jadi ya, orang yang dapat iring jenazah dan juga solat jenazah ni untunglah dia. Kumpul pahala macam ni tak. Sebab bukan tiap-tiap hari orang mati kan. Kadang-kadang sebulan tak sekali lah. Kadang-kadang kalau sekali mari kematian berturut-turut pula. Kan? Kalau macam kampung saya tu, kalau dengar seorang meninggal, selang sehari tu meninggal lagi seorang, lagi selang tu kan? Meninggal lagi seorang. Sebab kampung tu ramai warga emas kan. Warga emas tu hanya muda-muda pun kena juga. Kan? Jadi macam-macam lah. Jadinya ya, bila kita tahu tentang kelebihan solat jenazah dan juga pergi hantar jenazah ke kubur, dapat pahala besar macam ni tak, maka kita janganlah tinggalkan. Sebab ini tak bermodal pun. Dan kita kena ingat ya, bila kita dah solat jenazah, kemudian kita angkat dia punya keranda dah, bawa masuk ke van jenazah atau ke terkiring kan, kita pegang je dia punya keranda tu, gugur dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Sebab tu kalau kita tengok kat negara Arab, ya, berebut ya, orang nak bawa jenazah tu. Ya. Kita pula ke bawa lah, berat. Bukan nak suruh kita tu, bukan nak suruh usung, pegang je. Pergi pegang lah, pegang bawa, so sikit tak. Bukan yang suruh nak tu. Ni pun biar orang muda-muda yang pegang kuat tu, kita yang ni
pegang je lah. Dapatlah gugur dosa kan. Ini orang kata satu investment atau satu amalan yang mana tak payah keluar modal banyak pun. Ya, kebetulan bila mana ada jenazah solat kat sini, kita ambil peluang ni lah, menjana pahala kita lah. Kita ambil peluang. Jadi pergilah iring. Jangan nak biar lagi iring sampai ke kuburan. Kalau kuburan tak jauh sini kan, bila tengok jenazah dah masuk dalam liang lahat, balik kan. Kalau kita ada urusan lain lah, kecuali urusan penting sangat lah, itu tak apalah, angkatlah, ya. Jadi itu cerita tadi tak. Jadi keterangannya, menziarahi jenazah bukanlah agenda atau aktiviti yang selalu kita lakukan sehari-hari, ya, bukan setiap hari pun. Yang dalam suasana kita hari ini di Malaysia lah. Tapi kalau di Palestin jangan cerita lah tuan-tuan, memang setiap saat, setiap waktu lah. Ya, terus kita kat sana. Sama juga kalau di Mekah, Madinah pun, kalau di haram, setiap waktu solat, ada je orang yang meninggal dunia tak. Jarang kita tak buat solat sunat jenazah. Jarang kita tak buat solat jenazah lepas solat fardu. Jarang lah. Ya? Tapi selalu memang ada lah. Setiap waktu tu memang dia ada. Ya? Oleh itu adalah menjadi perkara biasa jika kadang-kadang kita terlupa atau tidak tahu apa yang perlu dilakukan ketika berziarah. Ya, sebab kematian di tempat kita ni jarang-jarang. Ya. Sebenarnya dalam ajaran Islam terdapat adab-adab untuk setiap yang kita kerjakan. Apa saja amalan kita buat, semua ada adab-adab dia tak. Bukan sekedar adab ziarah kematian, adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab berjalan, adab bercakap. Dan masuklah adab-adab menziarahi jenazah. Antaranya ialah yang pertama, dilarang orang-orang yang menziarahi keluarga yang baru ditimpa kematian hadir di tempat rumah tersebut dengan bergurau senda dengan teman-teman yang lain. Ya, jangan nak gurau ni. Kan aku dah cakap minggu lepas, tak lama dia ni dah, tengok betul dah hari ni. Cakap depan keluarga tuan-tuan. Nak lebam mata sebelah buat macam tu lah. Kan? Cakap depan waris macam tu pula. Kan? Nak gurau dengan kawan. Kadang-kadang susah bercakap lah orang macam ni. Jenis orang mulut ada insurans kan. Nak bergurau yang tempat. Ya? Kena bercakap tu pula depan waris dia pula kan. Dalam keadaan sedih. Ya? Tidak digalakkan meninggikan suara ketika berbual-bual. Ya? Sebab ketika kita ziarah jenazah tu ada je orang tengah berzikir, ada je orang baca Quran. Ya? Ziarah jenazah bukannya pesta pun. Ini satu ada benda majlis kesedihan. Dia bukan, kita panggil majlis lah kan. Dia bukan majlis. Tapi itulah sebab berkumpulnya ramai dalam keadaan suasana sedih kan. Perkara ini mungkin akan menyinggung perasaan keluarga tersebut. Hormatilah ahli keluarga jenazah yang bersedih. Mereka tidak mungkin akan faham kenapa orang lain masih boleh tersenyum dan ketawa apabila mereka sedang berduka. Jadi kita cuba absorb tempat tersebut. Ini tempat bukan nak gurau. Ya, nak gurau nanti balik dalam kereta itu punya hal lah. Ya, jangan nak gurau-gurau, nak gelak-gelak ke tempat orang, ya, tempat kematian ni. Yang keduanya, kita disunatkan mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Ya, takziah bukan tahniah. Kadang-kadang orang tersyasyur kan, tersyasyur tahniah, tahniah pula tuan mati lah, nak takziah. Ya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umarah radhiyallahu anhu. Maksudnya ucapan takziah ini bukannya amalan orang bukan Islam. I feel sorry to your family ke apa benda tak. Ya, bukan yang itu. Memang ada hadisnya pun ucapan takziah ni. Ya. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umarah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamati." Maksudnya tidak ada
ya, seorang mukmin yang mengucapkan takziah kepada saudaranya disebabkan sesuatu musibah. Disebut sini musibah ni umum, antaranya kematian, antaranya kemalangan. Tak, kita ziarah saudara kita, kawan kita yang kemalangan, ucapkan takziah, takziah ada musibah yang menimpa, rumah terbakar ke apa. Tak, jadi orang yang mengucapkan takziah kepada saudaranya disebabkan suatu musibah, melainkan Allah SWT akan memakaikannya dengan pakaian kemuliaan pada hari kiamat kelak. Dia akan dapat kemuliaan. Ucapkan takziah, ucapkan takziah dengan penuh perasaan, bukan ucap takziah kadang-kadang kita senyum-senyum sinis ketawa. Tak, ya, dengan penuh keikhlasan. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-1601. Hadis ini berstatus hadis hasan. Imam As-Sindi menyatakan bahawa kepada saudaranya adalah dengan cara membawa takziah kepada saudaranya adalah dengan cara menyuruhnya supaya bersabar. Dia ucapan sahabat takziah, saya ucapkan bagi saudara bersabar menghadapi ujian ini. Tak, seperti ucapan semoga Allah memberikan ganjaran yang besar kepada kamu dan seumpamanya. Ya, kesabaran kau ni Allah Ta'ala uji kau dengan ujian sedemikian ini, ya, ganjaran pahala dia cukup besar, kan? Beritahu dia, kalau agak-agak dia pun tak boleh nak tenang lagi, tak, sedih lagi, dia masih rasa macam tak boleh nak terima hakikat, beritahu lagi dia, ya, ini masa mak kau pergi, ayah kau pergi. Kita ni anytime kita boleh pergi. Sebab benda kematian kita tak tahu. Mungkin aku pergi dulu, mungkin kau pergi dulu. Semua akan mati. Cuma kita kena hadapi je dah benda. Kan? Jadi tak perlulah nak bersedih berlebih-lebihan sangat. Sebab semua akan mati juga. Kita hadap je lah benda ni. Jadi kalau kita ada persiapan untuk menghadapi kematian, tak adalah kita risau sangat. Tak. Tapi bila tak ada persiapan yang kita risau ni, tak pernah rasa bimbang pun kan. Yang ni kita risau. Jadi ucapkan, bagi semangat pada dia, bagi semangat pada dia. Tak, ujian yang kita kau hadapi ni satu ujian yang besar. Bukan semua orang dapat ujian macam kau dapat. Tak, bukan semua orang dapat, kan? Kau dapat hadapi benda ni memang hebat, seorang yang hebat, kan? Jadi kata-kata motivasi bagi pada dia. Tak, diharuskan bagi orang yang menziarahi kematian agar membaca surah Yasin seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Maksudnya bacalah ke atas mereka yang sedang menghadapi kematian dengan membaca surah Yasin. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-3121. Hadis ini berstatus hadis dhaif. Ya. Jadi walaupun satunya dhaif itu, ya, maknanya boleh daripada kita duduk bersembang berbual, tak kisah. Ya, bukanlah di sini diberi panduan walaupun di hadis dhaif tak. Ataupun kita nak baca surah Al-Mulk, nak baca surah apa, tak apalah, kan? Ataupun kita doakan si mati. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak boleh nak bahasa Arab, bahasa Melayu, ya Allah ampunkanlah dosa si mati, ampunkan dosa si mati, tak. Yang ketiganya, berdoa supaya jenazah mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbiti fa innahu al-ana yus'alu. Ataupun astaghfiru li akhikum, mintalah keampunan kepada saudara kamu dan mintalah untuknya keteguhan. Sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Sebab dia dah masuk alam barzakh, ya, makanya dia disoal. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-3221. Hadis ini berstatus hadis sahih, mintakan ampun. Sebab tu kita kata Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Ataupun Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, yang kita baca dalam solat jenazah tersebut dah. Maka mintalah ampun untuk dia. Ya. Yang keempat, memberi pertolongan kepada keluarga si mati dalam urusan pengkebumian atau menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Ni kita kena ingat, ya, bila kematian itu jiran-jiran sebelah yang kena sediakan makanan untuk jiran dia yang menghadapi kematian. Kita dalam rumah taman, tak kisah rumah taman rumah kampung pun tak. Kita dengar ada kematian, pagi subuh-subuh tu pergilah capai, belilah payah batul, nasi lemak ke apa, kuih lebih kurang lah, hantar ke rumah si mati. Ini menepati sunnah. Ya, ini yang menepati sunnah. Berbanding keluarga si mati yang sediakan makanan. Ya, itu ya mukhalafatu sunnah, menyalahi sunnah. Digalakkan agar menghulurkan bantuan yang berbentuk wang atau makanan kepada keluarga yang timpa kematian, khususnya bagi keluarga yang miskin. Ya, bagi keluarga yang miskin, kadang-kadang menjadi kebiasaan kita, kalau orang Melayu, kalau ada kematian, dia akan letak satu jak. Ya, jak dia tutup dengan kain, ya, dengan sapu tangan dan sebagainya tak. Ya, ada setengah orang tak nak. Setengah dia tak nak, dia letak macam tu. Ya, tapi sebab kita nak ikut sunnah Nabi, kita nak bantu dia tak. Kita tengok mana tak ada jak pun, jangan kita janji pula, jak mana tak. Dia tak nak. Dia bukan dia tak tahu. Dia tahu, tapi dia tak nak. Dia mungkin dia kata dia tak payahlah kan. Kita bukan yang susah sangat pun. Tapi ya, sebab kita nak ikut sunnah Nabi, kita jumpa dengan tuan rumah mana, ambil capai lah berapa ringgit pun, masuk dalam poket dia tak. Ya, masuk dalam poket dia, ya, untuk tu. Tambah dia untuk urusan kematian ke apa tu, tak apalah punya hal lah. Ya, dalam tu. Kalau dia sediakan jak tu ada bekas, masuklah dalam tu. Ya, ni sebab kita nak membantu meringankan bebanan. Sebab dia dah memang sedia beban dah. Belum cerita lagi bab-bab harta waris tu kemudian. Belum apa lagi dah. Ini cerita ni nak urusan kematian tu ni. Nak urusan kematian. Kan, kalau masuk khairat kematian, alhamdulillah lah. Senang. Sebab tu kita kena kempen tuan. Khairat kematian ni. Ya, kena kempen. Ya, ajak ramai-ramai orang kawasan gini nak. Mana-mana ahli Korea, Lubuk Cina, Masjid Al-Wakil ni kempenkan untuk masuk hariat kematian. Kan? Supaya tak jadi esok orang cakap, kan? Dia lah, bila datang musibah, macam-macam hal lah, semua mungkin lah tu. Kan? Kita masuk hariat kematian, mungkin mahir sekejap pun, macam-macam. Kan? Yang keluarga semati cakap pula, tak ada orang jumpa, tak tanya apa mana, tahu mana-mana. Tak, buat kedua lah. Jadi kempen lah. Inilah rumah-rumah dalam sebelah Jumaat nak. Jumaat kita buat rumah nak. Kempen kata semua ahli Korea. Kan? Bagi tahu kelebihan-kelebihan dia apa dia. Kalau dengan hariat kematian ini, pihak masjid macam ni tak. Ini kempen. Kan? Kita tak nak bila ada kematian, jadi benda tak syok tak tau. Yang si keluarga ni persoalkan, ayah kan masuk hariat kematian kan. Mana tu orang masjid tak nampak ni tak. Dia pernah jadi benda macam ni tak. Rupa-rupanya last ayah dia bayar 5 tahun yang lalu. Kan, ini kisah benar kan. Jadi yang si keluarga ni telah menyalahkan pihak masjid. Udah mungkin, kan? Apa punya orang masjid, ayah kita kena memang ayah dia pun memang kalau datang masjid kan. Dia bila hari kematian dia akan mungkin. Jadi kita kempen siap-siap. Bagi tahu dah tuan-tuan, ajaklah. Tak banyak mana pun bagilah. Sebab dia akan jadi isu. Bila berlaku kematian, anak-anak tak tahu sebab anak-anak Kuala Lumpur. Kan? Hari kematian balik nak urus jenazah apa semua tak? Dengar cerita kata ayah dulu memang masuk sebab ayah pernah cakap 5 tahun yang lalu. Lepas tu tak bayar dah. Tak? Jadi itu kita tahu. Ya? Kena aktifkan. Kan? Bahagian hariat kematian kena aktifkan. Sebab memang ada orang mati. Memang ada kematian. Jadi kena aktifkan benda tu. Jadi sebab apa? Sebab kita nak meringankan bebanan keluarga. Bila mana ada kematian, dia masuk hairat kematian, datang wakil pihak masjid, kan? Lepas jangan risau, alhamdulillah. Di arwah ni dulu dia masuk hairat kematian, jadi kain kapan, urusan van, kubur semua kita dah selesaikan lah. Buat macam tu sekali dia, kuluhum sekali lah. Ada pun setengah masjid dia cuma uruskan kain kapan dengan van saja dah.
Adapun untuk bayaran gali kubur tu kira lain, terpulang lah, mesyuarat elok-elok lah, putus elok-elok kan, bagi benda ni kan. Selesai. Sebab bila keluarga ni terbeban, semua dia akan kait. Ya. Sebab tu kos pun bukannya murah sangat lah. Kalau keluarga tu memang D40 punya orang kan. Tapi kalau ada orang yang memang menyumbang, dia bagus. Ada masjid yang mana dia bagi tahu pada pengurusan masjid, apa saja kematian melibatkan ahli qaryah ni saya tanggung. Tak? Berapa kos? Kemudian katakan dalam berapa ratus ringgit, ada kematian saja, bagi tahu dia cukup, dia akan keluarkan duit. Ada pula macam tu. Alhamdulillah, doa-doa lah. Keluarga Korea, Lubuk Cina pun dapat insan macam ni lah. Bagi tahu lah, mesti kematian dalam kawasan Korea Lubuk Cina, saya tanggung. Bagi tahu cukup, claim je. Dalam hal. Okey, bagus lah. Nah. Jadi ni, sebab kita cuba nak mendapati sunnah Nabi ni. Ya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, bila mana Rasulullah SAW menerima berita Ja'far bin Abu Talib. Ja'far ni pakcik Nabi radhiyallahu anhu, dia telah syahid, ya. Dia telah mati syahid. Makanya, ya, dia mati syahid di mana? Dalam perang Mu'tah, kan. Ni diberi nama Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Kenapa dipanggil nama gelaran Ja'far At-Tayyar? Tayyar tu apa? Bukan tayar kereta, bukan tayar motor. At-Tayyar itu maksudnya sayap. Ja'far yang memiliki sayap. Kenapa Ja'far At-Tayyar ni diberi gelaran Ja'far yang bersayap? Kerana dalam perang Mu'tah, Rasulullah beritahu yang akan jadi komandan perang, panglima perang dalam perang kita dengan Rom ialah Ja'far At-Tayyar. Kalau gugurnya Ja'far At-Tayyar, gantikan dia dengan Zaid bin Harithah. Kalau gugur Zaid bin Harithah, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah juga gugur, orang pilihlah siapa-siapa. Ya, jadi dalam perang Mu'tah ini lawan 20,000 lawan 200,000. Ya, anggaran 20,000 tentera Islam lawan dengan 200,000 tentera Rom. Agak-agak boleh menang, kan? Tapi Rom lari lepas tu. Ya. Jadi dalam perang ini, Ja'far At-Tayyar dia bawa panji Islam. Dia bawa panji lah. Bawa panji ni kerja dia komandan. Jadi tengah-tengah bawa tu datang tentera, dia pancung tangan dia putus sebelah. Tangan dia putus sebelah. Dia pegang dengan tangan kanan. Bawa dengan tangan kanan. Pancung lagi sebelah. Putus lagi sebelah. Dia gigit dengan tangan lagi tu. Tangan dah tak ada dua-dua ni lah. Habis lah. Dengan ni pula. Pung dibunuh. Nah, bila dia tu digugur syahid, Zaid bin Harithah tambah pula habis. Nah, maka Allah Ta'ala gantikan tangan dia yang dua-dua yang putus ini dengan sayap. Ya. Kalau pergi Mu'tah di Jordan tu, dia punya tangan dia, sebelah tangan ditanam dekat pintu universiti, jasad dia ditanam dekat masjid, jarak lebih kurang dalam 1 km lebih. Nah, tapi dengarnya baru ni, baru tak baru lah, sebab saya pun dah habis lama belajar sana kan. Tangan tu kerajaan dah ambil, pindahkan letak sekali. Nah, letak sekali di tempat yang ditentukan. Dalam perang Mu'tah tu ramai tentera Islam syahid. Jadi kerajaan Jordan ketika itu, dia orang nak bina bandar kat situ, ya, nak bina universiti dan sebagainya. Dia korang jumpalah jenazah sahabat-sahabat yang syahid ni. Maka telah diambil, ni saya pun dengar cerita orang je tak. Jadi bila angkat jenazah ni, diletakkan satu tempat yang rahsia. Kan? Dipindahkan jenazah dalam keadaan elok, dalam keadaan yang bersih, suci, muka baru macam orang tidur je lah. Yang jenazah sahabat ni dalam perang Mu'tah kan. Makanya dipindah ke tempat yang dirahsiakan lah. Kalau bagi tahu orang, datang geng-geng penyembah kubur bayar masalah. Datang sembah sana pula minta nombor. Kan? Minta nombor, minta keramat, macam-macam dia minta kan. Jadinya dipindah ke tempat yang tidak dibagi tahu kat mana dia orang letak lah. Itu ya. Jadi yang Ja'far tanya tu memang ada. Tangan dia dipindahkan. Kan? Maka Allah gantikan dia dengan sayap. Jadi bila Rasulullah dapat tahu berita, ya, berita kematian dia ni, maka Rasulullah bagi tahu kepada para sahabat, ya, isna'u li ahli Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Maksudnya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far kerana mereka ditimpa peristiwa yang menyedihkan. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-998,
hadis ini berstatus hadis hasan. Ya. Jadi tuan-tuan kita stop sini dulu lah. Sebab panjang lagi ni lah. Dia punya perbahasan. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung pada poin yang keempat ini lah, ya, tentang hadis ni ya. Allah Rasulullah perintahkan supaya dibuatkan makanan untuk keluarga Ja'far kerana mereka dalam keadaan ya ditimpa musibah.